Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan mengenai isu kemusnahan alam sekitar. Okey, seperti mana yang kita tahu, isu kemusnahan alam sekitar ini telah memberikan kesan yang buruklah kepada kehidupan di muka bumi ini. Okey. Kualiti udara di bandar, kualiti air di sungai, kemusnahan kawasan hutan rimba dan sisa-sisa buangan isi rumah yang merupakan beberapa contoh isu yang kata isu kemusnahan alam sekitar yang mengancam kehidupan manusia dan organisma yang lain. Okay. Pelbagai kejadian bencana alam seperti banjir kilat, tanah runtuh dan kebakaran hutan yang merupakan sumbangan secara tidak langsung oleh aktiviti manusia yang tidak terkawal. Oleh itu, kita mestilah menangani daripada berterusan berlakulah isu ini. Okey, so untuk yang seterusnya, metodologi. Untuk kaedah, kami melakukan kajian ini menerusi kajian perpustakaan, tesis, artikel jurnal, buku-buku dan media sosial. Okey, yang seterusnya saya pas kepada Fauzul Hakim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita akan bergerak kepada objektif kajian kemusnahan alam sekitar kami. Okey, yang pertama, mengkaji maksud kemusnahan alam sekitar. Yang kedua, mengenal pasti faktor-faktor yang boleh membawa kepada kemusnahan alam sekitar itu sendiri. Dan yang seterusnya, mengenal pasti kesan dan implikasi kemusnahan alam sekitar kepada manusia dan ekosistem. Yang seterusnya, memberikan cadangan cara-cara untuk mengatasi kemusnahan alam sekitar. Dan akhir sekali, memberi iktibar dan kesedaran kepada masyarakat, iaitu betapa pentingnya pentingnya menjaga alam sekitar itu sendiri. Okey. Yang seterusnya, penyataan masalah. Penyataan masalah yang pertama, kemusnahan alam sekitar ialah isu global yang sangat meningkat, yang disebabkan oleh aktiviti manusia yang sangat tidak terkawal. Yang kedua, penebangan hutan, pencemaran industri, pelombongan dan pembangunan infrastruktur yang merupakan salah satu aktiviti yang boleh menyebabkan alam sekitar itu boleh musnah dan tidak selamat untuk kita sebagai manusia untuk mendiami. Dan seterusnya, kemusnahan alam sekitar ini boleh mengakibatkan kepada pelbagai hidupan, termasuklah haiwan-haiwan, manusia dan tumbuh-tumbuhan. Yang akhir sekali, mengenal pasti kepentingan untuk mengambil tindakan dan memerangi kemusnahan alam sekitar demi kita untuk memelihara ekosistem dan mengekalkan kehidupan manusia di bumi. Okay, saya pas kepada sahabat saya. Okey, untuk yang seterusnya kita pergi kepada kerangka teori dan konseptual. Okey, untuk yang pertama saya mengambil daripada ahli falsafah yang terkenal iaitu Aristotle. Okey, Aristotle mengatakan beliau mengkaji tentang alam sekitar dari sudut ekologi. Okey, beliau juga mengatakan mengetahui tentang keperluan untuk pemerhatian biologi dan geologi. Okey, alam sekitar adalah untuk kegunaan manusia sebagai revolusi pembangunan di masa hadapan. Dan yang seterusnya kita pergi kepada Atfield, iaitu akan diterangkan oleh Fauzul Hakim. Okey, untuk tokoh yang seterusnya ialah ahli falsafah Atfield. Beliau berpendapat bahawa masyarakat yang mengabaikan agama dan kepercayaan ini, dia punca kepada mereka tidak mendalami hubungan dengan alam sekitar itu sendiri, sebab mereka tidak mempercayai tentang betapa pentingnya tumbuh-tumbuhan dan alam sekitar itu kepada mereka.
Dan seterusnya, pada zaman itu mereka beranggapan bahawa aktiviti keagamaan telah dipandang rendah oleh masyarakat pada zaman itu. Dan seterusnya kita bergerak kepada pembincangan hasil kajian. Okey, di sini kami telah menyenaraikan sebanyak 4 faktor kesan dan langkah mengatasi. Okey, untuk langkah yang pertama pula, kurang kesedaran tentang kepentingan melestarikan alam sekitar. Lepas kesan faktor tersebut menjejaskan habitat hidupan laut yang menyebabkan kepupusan. Langkah untuk kami mengkaji langkah untuk mengatasinya dengan menggunakan media sosial tentang pentingnya kelestarian alam sekitar ini. Dan yang kedua pula, faktor yang kedua, pembangunan sisa-sisa industri yang tidak terkawal. Kesannya dapat menjejaskan punca air bersih di mana kebanyakan kilang akan membuang sisa-sisa toksik mereka ke dalam sungai. Dan cara untuk mengatasinya ialah dengan pihak kerajaan menguatkuasakan atau memantapkan lagi undang-undang pembuangan sisa yang tidak terkawal ini dengan lebih selamat. Okay, faktor seterusnya saya akan pas kepada Nabil. Okey, faktor yang ketiga iaitu perkembangan penempatan. Okey, perkembangan penempatan ini kalau boleh katakan macam semakin ramailah penduduk. So, kesannya banjir akan berlaku sekiranya sistem saliran tidak diselenggarakan dengan berkala. Okey. So, daripada kesan ni untuk langkah mengatasi kesan tadi dengan melupuskan sampah menggunakan incinerator. Okey, dan faktor yang terakhir iaitu aktiviti pembangunan dan perindustrian yang berlaku secara berleluasa. Okey, kesannya terjadi pencemaran udara yang akan memudaratkan manusia itu sendiri. Okey, so langkah untuk mengatasinya ialah kerajaan perlu mewajibkan semua kilang menggunakan penapisan asap supaya tiada bahan yang berbahaya tersebar. Okey. So untuk yang seterusnya kita pergi kepada perbincangan dan teori. Okey, yang pertama ialah peranan pelbagai pihak amatlah penting bagi menangani isu alam sekitar ini. Okey. Peranan masyarakat untuk menasihati orang jika dia melihat pembuangan sampah tu di merata-rata tempat. Okey, yang seterusnya peranan pihak sekolah dan ibu bapa perlulah bekerjasama dalam mendidik generasi Z bagi menjaga kelestarian alam sekitar ini. Okey. Dan saya teruskan kepada poin yang kedua iaitu sikap rakus manusia yang meragut kelestarian alam sekitar, di mana ramai manusia yang melakukan pembalakan haram yang merosakkan tadahan air. Dan yang terakhir projek-projek yang tambahkan pantai tu yang merosakkan sumber laut. So untuk kesimpulan saya teruskan kepada Fauzul Hakim. Okay. Yang terakhir kita dapat simpulkan kat sini bahawa kemusnahan alam sekitar disebabkan oleh pelbagai faktor yang kami telah senaraikan tadi, yang di mana boleh memberikan impak yang sangat tidak sihat kepada masyarakat dan negara kita sendiri. Dan yang seterusnya, penjagaan alam sekitar amatlah diutamakan oleh setiap individu di mana-mana sahaja, tak kira di Malaysia sahaja ataupun di mana-mana, demi kita untuk mengekalkan kelestarian alam sekitar untuk memperoleh kehidupan yang lebih ceria, selesa dan aman. Okey, akhir kata daripada kami, hentikan sebelum terlambat. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.